Kota Raya Kuala Lumpur, Kota Batu, Lubuk Emas. Memang aku tak nafikan banyak ruang dan peluang dekat sini. Tapi jiwa aku kosong. Aku sunyi dan aku rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, bila abang sampai? Bawa sampah. Masuklah. Sebenarnya pada malam di balik tu, saya rasa memang agak terkejut sangat-sangat. Saya rasa macam tak percaya yang suami saya balik. Dia cakap dia berhenti kerja dan dia nak mulakan bisnes lain. Perasaan tu macam-macam lah ada. Ada rasa berdebur pun ada, runsing ada. Tapi saya yakin rezeki Allah Ta'ala ada di mana-mana. Pada awalnya dia kata dia nak buat perniagaan jual ikan sungai. Jadi saya rasa macam pelik pun ada, ragu-ragu pun ada sebab kami ni duduk kawasan pantai, tepi laut. Jadi tak apalah, saya cuba positifkan apa yang dia nak buat tu. Mungkin dia boleh buat sebab itu yang dia minat, itu yang dia nak. Dan perniagaan kami ni awalnya cuma kami buat depan rumah je. Kecil-kecil lah, maknanya tak banyak lah permintaan tu. Biasanya dalam 1 kilo 2 dan kami fokus pada kedai-kedai makan. Kami hantar kat dia orang, COD. Dan paling banyak pun kami pernah dapat dalam RM70 sehari macam tu je lah. Memang tak banyak. Semasa saya mula berniaga pada tahun 2014 tu, ikan sungai dekat Terengganu ni orang tak makan mana. Jadi pasaran tu memang slow sikit lah, perlahan. Jadi cara saya masa tu, saya pergi sendiri, pergi dekat pengusaha-pengusaha ni, kita memperkenalkan ikan ni, yang mengatakan ikan kita ni memang tak berbau, tak ada anyir, memang segar. Daripada masa situ dia dah kata cuba untuk ambil sikit-sikit. Bermula daripada situlah dia mula berkembang sedikit-sedikit sampai tahun 2019 tu baru market ikan sungai ni naik. Dan permintaan pun memang kadang-kadang tak cukup untuk Terengganu saja. Satu, saya baru buka kedai. Dia datang tanya saya nak ikan tak. Jadi saya ambil ikan dengan dia dalam 5 kilo, 6 kilo satu hari je. Sekarang ni dalam 40 ataupun 50 kilo satu hari. Pada tahun 2016, saya dapat pasal nelayan Pangkalan Maras. Daripada situ saya dapat menggaji 2 orang pekerja untuk tolong saya buat kerja. Kalau dulu saya terhad kepada pengusaha-pengusaha kedai makan. Selepas saya dapat pasar ni, saya dapat menjual ikan segar ni kepada penduduk-penduduk setempat. Selepas 2 tahun berniaga, pendapatan saya masa tu makin stabil. Dan ada seorang sahabat ni mari jumpa saya untuk sama-sama mengusaha sangkar ikan. Jadi pada masa tu saya berminat dan turut serta dengan dia ni membina sangkar. Dan pada masa tu saya dapat buat 4 buah sangkar tahun 2018.
Alhamdulillah, selepas tahun tu saya dapat tambah lagi 6 buah sangkar. Jadi sekarang ni saya ada 10 buah sangkar untuk kita cover 2 daerah, iaitu Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Dulu saya cuma ada ikan keli dengan ikan patin. Jadi bila saya ada 10 buah sangkar ni, saya dapat membela patin, keli, talapiah baung. Okey, daripada tu kita memperbagaikan untuk jual di pasar. Ada satu hari tu Encik Syukri ada datang jumpa saya. Dia menawarkan bantuan untuk membina tempat pengumpulan dan pengelaran ikan. Dan saya masa tu memang bersetuju sangatlah. Memang kita memerlukan benda tu. Okay, Cik Faizal, ni borang permohonan dia. Jadi Cik Faizal kena isi ni semua maklumat ni kita nak. Lepas isi semua, kita akan bawa ke Jawatan Kuasa Peringkat Negeri untuk sokongan sebelum kita hantar ke HQ. Jadi Cik Faizal, tolong isi dulu . Antara bantuan yang telah LKM salurkan kepada usahawan-usahawan CCDC berupa kemudahan infra dan juga peralatan. Bantuan yang saya dapat daripada LKM ialah macam 26 buah tangki, freezer satu, power spray, generator set dan blower itu oksigen. Daripada situ kita CCDC tu saya dapat guna untuk saya buat stok ikan dan saya dapat mengasuh anak benih ikan untuk terumbu sungai. Saya mengambil inisiatif untuk mengasuh benih ikan saya kepada saiz 4 inci sebelum kita turun ke sungai. Sebab bila saiz 4 inci ni, kadar kematian kurang sebab daya tahan dia memang kuat. Daripada situ kita dapat mempertingkatkan lagi pengeluaran ikan kita. Itu cara memang terbaik daripada CCDC, daripada LKM bagi. Di sini banyakkan masa pakcik buat kerja-kerja perniagaan. Ada paip pecah ke, pakcik repair. Kalau ada neti-neti yang koyak tu, pakcik ikat balik. Dan bersih air-air yang kotor lah. Tukar selalu. Dengan bantuan CCDC, saya dapat meningkatkan dan menstabilkan hasil jualan saya setiap bulan. Perbezaan memang cukup ketara kalau dibandingkan pada awal tahun 2020 hingga sekarang. Dengan bantuan CCDC, peningkatan hasil ternakan dan hasil jualan mendorong saya untuk membuka satu lagi tapak pasar di bandar bagi menampung permintaan serta membuka pasaran baru di sini. Saiz sangkar yang saya buat ni bersaiz 20 kaki kali 20 kaki. Kos anggaran dia ni dia bergantung kepada bahan-bahan yang diperlukan. Kedalaman sangkar ni 7 kaki. Benih yang dapat kita masukkan lebih kurang dalam 3,000 ekor.
ikan ni daripada kecil 3 inci tu, saya bagi makan pellet jenis TP1L. Mana dia daripada situ kita guna lebih kurang dalam 3 beg. Lebih kurang dalam 2 bulan. Lepas tu kita tukar balik, dah saiz dah besar. Kita tukar kepada patin king nombor 2. Okey, selepas pada tu kita bagi makan patin king nombor 2 ni siapa hari kita boleh jual. Okey, jadi dari segi bagi makanan ni pagi sekali, petang sekali untuk satu hari. Untuk mengelakkan ikan tu daripada kena penyakit, kita kena pastikan ikan dalam sangkar tu jangan ada najis. Kita kena buang apa semua. Lepas tu kena pastikan tepi-tepi sangkar tu jangan ada lumut-lumut, kita kena bersih apa semua. Rumput kena buang, kalau ada tumbuh-tumbuh kena buang habis. Harapan kami di LKM supaya lagi ramai usahawan-usahawan seperti Cik Faizal akan muncul dan seterusnya pasaran ikan air tawar ni akan berkembang bukan sahaja di daerah Kuala Terengganu tetapi terus ke seluruh Malaysia dan insya-Allah berkembang seluruh antarabangsa. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lembaga Kemajuan Ikan kerana dengan bantuan CCDC yang dibagi ni dapat meningkatkan lagi pengeluaran ikan saya daripada 5 tan kepada 9 tan. Tidak lupa juga saya terima kasih kepada LKM kerana mempromosikan perniagaan saya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada LKIM atas bantuan yang telah disalurkan kepada kami. Pakcik ucapkan ribuan terima kasihlah kepada LKIM yang memberi saluran bantuan anak cik. Tanpa bantuan ya Allah, kami akan susah. Terima kasih banyak pada LKIM yang memberi bantuan. Pakcik anak Faizal terus dengan apa yang usahakan dia selama ini berjaya lagi. Kalau ingat-ingat balik tindakan aku malam tu, aku sangat-sangat bersyukur kehadrat Ilahi. Sebab aku pilih keluarga aku, Allah bagi aku semuanya. Jiwa aku mekar, aku bahagia dan aku sentiasa ada dengan keluarga aku. Syukur alhamdulillah.